Kelebihan menjadi muazzin. Ini kelebihan menjadi muazzin. Kan? Tak disebut kelebihan menjadi imam. Kan? Disebut kelebihan menjadi muazzin. Kelebihannya. Setiap kali disebutkan azan, semua akan menyaksikan ini orang azan. Berapa tahun jadi muazzin? 40 tahun jadi muazzin. Apa yang ini akan disaksikan oleh semua jin, malaikat, jin, manusia, benda-benda, syai'un, benda-benda, termasuklah kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, dihormati ahli jawatankuasa, para pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu, hadir semayang secara berjamaah. Kita melapangkan masa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Sambunglah kita di sini dalam hadis yang ke-34 dalam bab yang berkaitan dengan malaikat hafazah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat bertukar malam dan siang. Malaikat bertukar ganti pada malam dan siang. Ada malaikat malam dan ada malaikat siang, yang disebut sebagai malaikat hafazah, malaikat yang penjaga. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka bertemu pada waktu subuh dan pada waktu asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah mereka yang bermalam itu. Fayas'aluhum. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat yang bermalam, yakni yang datang pada waktu asar dan naik pada waktu subuh. Malaikat Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, sedangkan wahuwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Ta'ala lebih tahu tentang malaikat, tentang manusia, Allah Ta'ala lebih tahu. Tetapi Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka mereka berkata, taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka semayang, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka semayang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan dan mati Allah, malaikat hafazah, malaikat yang menjaga manusia. Kita mempunyai malaikat yang bersama dengan kita. Yang pertama, malaikat Raqib Atid yang mencatat amalan. Malaikat yang mencatat amalan ini, malaikat ini akan sentiasa bersama dengan kita. Di mana-mana pun akan adalah, sebab dia nak mencatat amalan kita. Yang kedua, malaikat hafazah. Malaikat yang membawa rahmat dan menjaga kita siang dan malam. Melaporkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Yang juga disebut sebagai malaikat rahmat yang datang ke rumah manusia. Ada malaikat rahmat yang datang ke rumah manusia dan dia tidak masuk. Ada dua kategori rumah yang dia tak masuk. Semua ni malaikat yang ada bersama dengan kita, yang menjaga kita, yang mencatat amalan-amalan kita. Dalam hadis ini disebutkan tentang bertukar gantinya malaikat.
Persoalannya, kenapakah Allah Ta'ala mencipta malaikat? Sedangkan Allah Ta'ala berkuasa di atas semua perkara, untuk melakukan semua perkara. Allah Ta'ala berkuasa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa pada setiap sesuatu. Lalu kenapa ada malaikat? Dah Allah Ta'ala berkuasa di atas semua perkara, tak payahlah malaikat. Jawapannya ialah dengan adanya malaikat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyusun alam ini yang sangatlah luas ini. Alam ni sangatlah luas. Bukan sekadar bumi ini, tetapi benua bintang, tetapi alam sejagat yang lain yang cukup besar. Yang menguruskan Allah. Bumi ini kalau dibandingkan dengan benua bintang-bintang yang lain, planet-planet yang lain, sangatlah kecil dan bagaikan sebutir pasir di tengah padang pasir yang luas, kecil. Bagaimana Allah menguruskan? Dengan adanya malaikat, menggambarkan kekuasaannya, kehebatannya, dan menggambarkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seorang raja datang dengan hulu balangnya, dengan dia punya escort-escortnya, tanda hebatlah, datang ramai-ramai, orang pun siapa datang. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tetapi kalau dari sudut difahami oleh manusia bahawa apabila dia dapat menguruskan alam ini dengan cara yang baik, bukan sekadar manusia, tetapi juga benda-benda yang halus, mikro, benda-benda yang kecil-kecil ni, virus, termasuklah virus yang kita panggil kuman, yang kita panggil dengan bakteria yang halus-halus tu, dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tugas kepada malaikat untuk menguruskan semua perkara ini dengan arahan, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menggambarkan kekuasaan dan kehebatan Allah dalam menguruskan sesuatu, dan di sinilah disebutkan apabila malaikat datang menjaga manusia, naiklah malaikat ini. Allah Ta'ala tanya, bukan seorang yang jaga malaikat, 10. Kalaulah seorang yang menjaganya 10, siang dan malam, siang 10, malam pun 10, mana 20. Kalau orang ada 100, kalau orang ada 1 juta, kalau manusia kat Malaysia ni ada 33 juta, kalau di Indonesia ada 280 juta, tak terbayang dalam fikiran kita bagaimanakah malaikat yang begitu banyak dalam menguruskan dan membantu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kehebatan dalam sistem pengurusannya. Tidak bercelaru, tidak rosak sistem ini, masing-masing berjalan dengan sistem masing-masing. Maka disebutkanlah dalam hadis ini untuk manusia, untuk kita sebagai orang Islam merasai kewujudan dan kebersamaan malaikat. Allah Ta'ala, Nabi sebut, malaikat ada menjaga kamu siang dan malam bertukar. Shiftnya pada waktu subuh dan pada waktu asar. Yang jaga siang masuk subuh, naik waktu asar. Yang jaga malam masuk asar, kemudian naik pada subuh nanti. Lalu apabila naik ke atas, Allah Ta'ala tanya, kaifa taraktum ibadi, kamu tinggalkan hamba-Ku macam mana? Malaikat kata, kalau yang orang Islam yang baiklah, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka tadi, mereka semayang. Wa atainahum wa hum yusallun, waktu kami datang dia semayang. Baguslah, kan? Ini dilapor, waktu kami datang tadi dia tengah tidur, kan? Subuh pukul 7.30 pagi. Waktu kami nak balik, dia semayang asar. Belum semayang asar lagi, dia duduk main game, dia duduk kat padang, dia duduk buat tak ketahuan. Tak semayang asar lagi. Rekod buruk di hadapan Tuhan. Jadi sebagai kita kata orang Islam,
kan, meyakini kewujudan malaikat yang ada bersama dengan kita, seharusnya lah untuk sentiasa merasa malu dan rasa malaikat bersama-sama dengan kita. Dan pada waktu pagi ada, waktu subuh ada, pada waktu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itulah keimanan kepada malaikat ini merupakan satu kewajipan kepada orang Islam dan termasuk dalam salah satu daripada rukun iman. Kerana apabila kita meyakini kitab, kita meyakini postman-nya. Saya dapat surat. Surat ni ada atas meja. Surat ada atas meja. Macam mana surat boleh datang atas meja? Mesti ada orang yang bawa. Takkan tiba-tiba surat datang begitu atas angin begitu saja. Mesti ada pembawa surat itu. Pembawa surat itu mungkinlah kawan, mungkinlah postman, mungkinlah pembantu, mungkinlah datang ke pejabat. Mungkin ada rakan yang datang. Mesti ada orang bawa. Dia tak akan datang sendiri. Sama juga dengan kitab. Kitab datang daripada Allah Ta'ala. Manusia tidak dapat akses kepada Allah Ta'ala secara langsung. Disebabkan kelemahan manusia, kita tak dapat nak ambil kitab daripada Tuhan. Allah Ta'ala turunkan kitab kepada manusia yang terpilih, namanya Rasul. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh malaikat. Ada wahyu-wahyu yang datang direct daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya wahyu. Dan sebahagian daripada wahyu, sebahagian besar daripada wahyu ini dibawa oleh Jibril. Jibril antara peranan dia adalah membawa wahyu. Oleh kerana datang Quran kepada kita, hadis kepada kita, hadis ini datang juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mesti meyakini kewujudan malaikat sebagai perantara. Orang yang tak percaya kepada malaikat, dia terputus. Maksudnya macam mana dia boleh percaya surat boleh datang kalau tak ada postman? Jadi perlunya beriman kepada malaikat ini sebab dia perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan kitab, mesej wahyu yang datang daripada Allah Ta'ala itu sampai kepada kita. Jadi turutannya dalam rukun iman, beriman kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Dia tak sebut beriman kepada kitab dulu. Beriman kepada malaikat. Kerana Allah Ta'ala nak bawa wahyu, nak sampai ke wahyu kepada manusia melalui malaikat. Malaikat dulu. Lepas malaikat, kitab. Sebab malaikat bawa kitab. Lepas malaikat bawa kitab kepada siapa? Turutannya Rasul. Sebab Rasul dalam kalangan manusia, kitab daripada Tuhan sampai kepada Rasul. Barulah hari kiamat dan barulah beriman kepada qada dan qadar. Itu turutan dalam rukun iman. Jadi kalau orang tanya kenapa malaikat ada? Kenapa rukun iman itu 6? Itu turutannya. Allah Ta'ala malaikat perantara bawa kitab. Kalau tak ada malaikat, macam mana nak sampai wahyu? Walaupun mungkin ada wahyu sampai menerusi langsung daripada Allah Ta'ala kepada Rasul, tetapi bahagian yang lain tu dibawa oleh malaikat Jibril ataupun malaikat Jibrail. Jadi kerana itulah kewajipan kita meyakini kewujudan malaikat, dan disebutkan hadis ini ada bersama dengan kita 10 siang dan 10 malam untuk menjaga kitalah sebagai manusia. Walau macam mana pun, kita malaikat ini dia tidak masuk bersama dengan kita ketika mana kita berada dalam tandas. Ini malaikat bukan malaikat raqib dan atid, ni malaikat hafazah, malaikat rahmat. Ketika mana kita masuk dalam tandas, dia tak masuk. Begitu juga kalau kita tidak berpakaian, dia pun lari. Dia pun tak nak tengok. Ketika mana kita tidak berpakaian, sebab itu tidak baik.
sekiranya berada di rumah. Orang lelaki lah sebagai contoh, dia pakai seluar dalam je. Seluar dalam je. Malah orang moden sekarang ni, macam-macam fikiran orang sekarang kan. Dia pakai seluar dalam je. Apa masalah Ustaz? Saya seorang je kat rumah, siapa nak tengok? Kan? Dari sudut logiknya begitulah. Tak ada siapa nak tengok. Tetapi dia kena malu. Sebab kita ni ada malaikat duduk sama dengan kita, maka patut malu bersama dengan malaikat. Maka pakailah pakaian yang sempurna, yang menutup aurat. Kan? Yang kita kata pakailah kain ataupun pakai seluar tu seluar yang panjang. Kan? Janganlah pakai seluar pendek walaupun dalam rumah. Memanglah tak salah dari sudut hukum kerana dia seorang-seorang, tetapi dari sudut adab dan akhlak kita dengan malaikat yang bersama-sama dengan kita, pakailah pakaian yang menutup aurat antara pusat dan lutut, supaya kita menghormati malaikat yang bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, begitu juga malaikat juga tidak masuk rumah yang mempunyai patung ataupun berhala. Patung, replika. Replika ni macamlah kalau tuan-tuan pergi ke negara Indonesia seberang, macam belilah patung apa kan, cantik lah nampak ukiran-ukirannya yang bersifat replika. Ini juga tidak menyebabkan malaikat tak masuk rumah. Apabila patung-patung itu kita beli, kita letakkan di tempat yang dihormati. Termasuklah yang kalaulah kita membeli ataupun mempunyai, tuan-tuan, di landscape rumah kita, rumah tuan-tuan cantik, bina 2 juta, 3 juta untuk membina rumah, tapi depan rumah tu ada replika ayam kampung, replika bangau yang dibuatlah dia punya landscape sikit, bola ayam kampung, bola bangau masalahnya, nak ikan, replika ikan, yang itu juga termasuk dalam replika patung yang malaikat tidak masuk rumah yang mempunyai patung-patung itu. Maka sewajarnya lah kita sebagai orang Islam menggantikan kalau ada dengan benda-benda yang lain. Boleh pokok bunga ke, carilah bunga-bunga yang lawa, yang tiada unsur-unsur binatang ataupun unsur-unsur bernyawa. Nabi sebut man sawwara uzziba, sesiapa yang buat replika maka akan diazabkan, supaya menutup usaha-usaha, sebarang usaha untuk mengembalikan seperti mana yang ada pada Arab Jahiliyah dulu. Ada patung-patung ni Islam tak bagi, tutup semua ruang-ruang itu, tak bagi apa-apa juga patung yang ada di rumah kita, sebab malaikat tak masuk rumah. Begitu juga tuan-tuan, rumah yang memiliki anjing juga malaikat tidak masuk rumah, kerana malaikat tidak tidak suka kepada rumah yang ada anjing, maka dia tak masuk. Tuan-tuan dan Allah SWT, bab anjing ni mungkin taklah begitu isu besar, kerana tak ramailah di kalangan orang Islam yang membela haiwan-haiwan ini. Tetapi yang mungkin banyak ialah replika-replika ini yang dibeli, yang dibawa ke rumah. Lalu orang tanya, Ustaz, kalau Ultraman tu macam mana Ustaz? Ultraman, budak-budak bawa Ultraman, Superman, patung yang besar-besar tu. Kalaulah patung itu, orang tanya, Superman ni bernyawa ke tak bernyawa? Ultraman ni bernyawa ke tak bernyawa? Kalau dia jenis yang bernyawa, itu adalah kita kata mainan. Tapi kalau dia bernyawa, benda yang bernyawa dan besarlah pula, itu apatah lagi yang kita elakkanlah daripada perkara-perkara berkenaan. Tapi kalaulah benda yang kecil-kecil yang kita tidak hormati dia, yang kita tidaklah hormati ni, maksudnya kalau kita beli tuan-tuan barang daripada kita kata buat cenderamata, kita letak dalam cermin, tak apa elok,
kan, tak di ruang tamu kita hormat. Ini Islam tak benarkan perkara begitu. Tapi kalau benda-benda mainan, kadang-kadang kat bawah, kadang-kadang kita duduk atas dia, kadang-kadang kita pun sepak dia, kadang-kadang kita pun dalam bakul, itu benda yang kita tidak hormati, kan, maka tidaklah menjadi satu isu yang besar, kan, bila kita bercakap tentang malaikat. Tapi kalau benda itu benda yang dihormati, Ustaz tu kalau bear, Ustaz, besar-besar, kan, ada orang dia buat koleksi rumah dia, perempuan lah khususnya, masih ada banyak bear, kan. Bear ni benda hidup, binatang, kan, dan kalau tu benda tu dihormati, kan, maka tidaklah tidaklah dibenarkan. Kalau benda tu benda mainan, maka ada dimaafkan. Tapi kalau benda dihormati, bukan mainan lagi, kan, dah beli tu sampai 200-300 ringgit letak tempat, dia bukan lagi barang mainan tetapi barang perhiasan yang dihormati, maka perlu dielakkan. Tuan-tuan dan mati Allah, bila hadis ini menyebutkan tentang kewujudan malaikat bersama dengan kita, berarti perlunya untuk kita sentiasa merasa dipantau, sentiasa merasa ada orang yang melihat kita di tepi dan kanan kita, kan. Bukan sikit, ada malaikat raqib dan atid yang menulis, ada malaikat hafazah yang bersama-sama dengan kita. Jadi apatah lagi tuan-tuan pada sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Sembahyang subuh, waktu orang sedap tidur, dia bangun, dia perlu bangun untuk pergi sembahyang, dia sanggup untuk sembahyang, tanda bahawa dia ada iman dalam hati dan dia yakin ada malaikat yang akan memantau dia. Pada waktu asar kita sibuk kerja, kan, sibuk buat kerja, kita tinggalkan kerja, sembahyang, maka tanda bahawa kita iman kuat dengan malaikat. Dan itulah tujuan daripada hadis ini tentang perlunya untuk kita mendapat report kad yang baik kepada Tuhan. Dulu datang sembahyang, kami datang di sembahyang. Itulah tujuan daripada hadis ini yang kita baca, hadis yang ke-34 ini. Tuan-tuan dan mati Allah, seterusnya kita pergi ke hadis yang ke-35, kan, meninggalkan sembahyang kerana lupa. Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya salatan falyusalli. Siapa yang lupa sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang. Iza zakaraha, kalau dia waktu dia teringat, dia lupa waktu dia teringat, dia sembahyang. La kafarata laha, dia tidak perlu kafarah lagi, tidak dikenakan, tidak berdosa lah ke atas dia. Wa aqimus salata li dzikri, hendaklah kamu menaikkan sembahyang kerana mengingati aku. Hadis ni tuan-tuan cerita tentang sembahyang yang kita mungkin terlupa dalam keadaan-keadaan yang tertentu, kan, mungkin terlupa. Terlupa tak ada masalah. Hadis ni sebut kalaulah kita terlupa sembahyang. Tapi isunya lupa sebab apa, kan? Yang kedua, adakah selalu sangat lupa? Selalu sangat lupa ni, ini bukan lupa, kan? Ini lalai, kan? Lupa ni sekali-sekala lah kita terlupa, kan? Balik daripada balik kampung ke sini, kita pun ralih angkat barang pun semua, kemudian pergi tidur, letih, pergi tidur, kemudian dah masuk asar baru tak sembahyang lagi Zuhur. Tak sembahyang, itu mungkinlah sekali-sekala. Tapi kalau kerap sangat lupa, kan, kerap lupa, minggu ni lupa, minggu depan pun lupa, kan, hujung bulan lupa lagi, sebulan ni, dalam bulan 10 ni dah 3 kali dah lupa. Ini bukan lupa, ini lalai. Tapi kalaulah dia mungkin ada orang yang masalah mental, kan, masalah nyanyuk, masalah itu lain cerita, kan, itu dah ada kategori khas kepada orang yang begitu. Tapi orang yang normal ini lupa sebab apa? Lupa sebab berniaga, sibuk berniaga lupa, kan, sibuk ni lupa, benda, tapi makan tak lupa, kan. Ini yang kita rasa perlu bezakan antara lupa dengan lalai. Kalau betul lupa, maka Islam kata boleh. Hendaklah kamu sembahyang bila ingat. Ini lupa. Kalau lalai, kan, selalu lalai tu buat tak ada
membuat persediaan, lalai, selalu lalai. Ini takut-takut. Nabi Allah Ta'ala sebut, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Buat semayang tapi Allah Ta'ala ancam dengan neraka wil. Fawalil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada semayang. Lalai daripada semayang manusia yang meninggalkan semayang, yang tak semayang kerana lalai dengan buat benda-benda yang tak ketahuan ini. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, dalam semayang yang lupa ini, maka kalaulah dulu-dulu kita ni pernah meninggalkan semayang, dulu yang mungkin lebih tahu tentang kita ni diri kita sendirilah. Tuan-tuan zaman dulu-dulu kan, zaman 60-an dulu, zaman Pok Yeye kan, zaman 70-an kan, dulu mungkin zaman muda kan, semayang pun mungkin tidaklah istiqamah mana. Ada tinggal Ustaz berapa kali, tak tahu berapa kali, tapi ada tinggal. Waktu bila, masa bila, kenalah guru juga buat calculation agak-agak berapa. Saya nak agak tak tahu, diri sendiri mungkin ingat, mungkin tahu berapa yang ditinggalkan. Dan empat mazhab kata perlu untuk qadakan semayang yang telah ditinggalkan itu, tetapi dia tidaklah mesti buat. Kalau ditinggalkan maghrib 300 waktu, dia kira-kira 300 waktu maghrib saja kan, subuh belum lagi kan. Jadi kira-kira maghrib dah 300, subuh 500 waktu, zuhur kan, nak buat sekaligus pensan. Maka buatlah sikit-sikit buat. Tanda dia berusaha untuk nak melangsaikan hutang ini. Ini penting dalam melakukan ibadat, kita cover balik benda-benda yang kita tinggalkan. Lalu tuan-tuan dan puan Allah, dalam bab ada juga mazhab yang disebut mazhab zahiri, yang kata tak payah untuk nak ni, hanya tak payah untuk nak qada, istighfar lah sahaja kan. Jadi kita sebagai orang awam dalam isu ini, maka kita pegang, kita qada lah yang mana sempat qada. Kalaulah tak sempat, katakanlah dia meninggalkan 300 waktu maghrib, subuh 500, zuhur 400, isya 300.5. Kira-kira berapa kali kena buat, dia buatlah. Mati dia meninggal, tak sempat nak sempurnakan qada nanti, doa-doalah harap Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Itulah yang kita boleh buat supaya amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab lupa ni tuan-tuan ada dua keadaan. Kalau lupa kan, kalau lupa dalam keadaan kita sengaja lupa, lalai lupa, kena buat. Contohnya dia semayang subuh, dia tak semayang subuh, dia bangun pukul 7.30 pagi kan. Adakah mesti dia buat segera, ataupun dia boleh tangguh sikit nanti pukul 1 nanti untuk dia semayang sekali dengan zuhur masalahnya kan? Ataupun mestikah dia kena buat terus kan qada sebab dia telah tinggalkan subuh sekarang pada pukul 7.30 pagi Tuan-tuan, kalaulah dia tinggal tu tidak sengaja tinggal dalam keadaan lupa tadi, maka dia boleh untuk tangguhkan seketika semayang, dan dia semayang selepas itu. Selepas beberapa ketika lah. Contohnya kan, mungkin dia semayang pukul 9 pagi, semayang pukul 10 kan. Dia orang yang meninggalkan semayang dalam keadaan yang lalai kan, dia sengaja lalai kan. Kalau dia teringat, dia wajib buat serta-merta. Yang meninggalkan semayang dalam keadaan yang lalai ni tadi, dia contoh lalai ialah orang yang sebulan ni 3-4 kali lupa semayang kan. Kenapa lupa? Dia sibuk dengan itu, sibuk dengan ini, sampai lupa semayang. Berapa kali? 4-5 kali dia lupa semayang dalam sebulan. Ini lalai lah, kita lalai. Tapi kalau dia lupa mungkin sekali-sekala, adalah kelonggarannya. Maka ini termasuklah tuan-tuan, orang yang
tidur pada waktu subuh. Kan? Subuh ni saya selalu lambat, Ustaz. Kenapa lambat subuh? Lambat subuh kerana tidur lewat. Kerana main game ke apa semua, tidur lewat. Bila tidur lewat, dia akan bangun lambat. Payah nak bangun. Bangun pukul 7 tu pun untung. Tidak pukul 7.30, pukul 8 baru bangun. Sebab dia main, dia tidur pukul 4 pagi. Susah nak bangun. Kalaulah keadaan susah nak bangun, selalu terlewat subuh, maka keadaan dia tidur lewat tadi haram, kerana dengan sebab tidur lewat itu menyebabkan dia meninggalkan sembahyang subuh. Tapi kalau dia tidur lewat, sembahyang subuh dia okey, pukul 6.30 dia bangun, tu tak ada masalah. Tapi kalau dia tidur pukul 4 pagi, biasanya 7.30 lah bangun. Tinggallah subuh. Ketika itu dia tidak boleh tidur pada pukul 4 pagi. Dia kena elakkan daripada tidur lewat. Kerana tidur lewat itu penyebab kepada dia meninggalkan perkara yang wajib. Jadi kena pesan kepada anak-anak supaya mereka ni tidur awal. Kalau tak tidur awal pun, kalau dia tidur lewat, subuh okey, tak ada masalah. Ayah tak ada masalah kalau kau subuh okey. Kalau subuh lambat, gerak pun susah, maka kena tidur awal. Kerana tidur lambat itu penyebab kepada kau tak sembahyang subuh, maka ini menjadi ada masalah hukum kat situ. Boleh menjadi haram dan sekurang-kurangnya menjadi makruh, sebab penyebab kepada meninggalkan perkara yang wajib. Tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis yang berkaitan dengan sembahyang dalam keadaan yang lupa. Seterusnya yang ke-36. An Abdul Rahman bin Abi Sa'sah Al-Ansari. Hadis yang berkaitan dengan menguatkan suara azan. Thumma al-Mazini an Abi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri qala lahu. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, aku tengok kamu suka kepada kambing-kambing. Dan juga wal badiyah, suka berada di kawasan pergunungan ataupun kawasan padang. Maknanya bawa kambing pergi makan di tempat yang jauh lah, kawasan gunung. Faiza kunta fi ghanamika aw badiyatika, bila kamu berada dengan kambing-kambing kamu ataupun tempat padang untuk kamu memberi minum, memberi makan kepada kambing kamu, fa'azanta bis solah, dan telah masuk waktu sembahyang, maka engkau azanlah. Azan. Walaupun yang dengar tu kambing-kambing je, tak ada orang pun, azanlah. Azan. Farfa' sautaka bin nida, maka kamu perkuatkan suara kamu melaungkan azan. Siapa yang dengar? Kambing. Mana manusia tak ada. Kambing yang dengar. Kambing pun kambing lah. Angkatlah suara kamu. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ. Kerana yang mendengar ini sama ada jin ataupun manusia ataupun apa-apa pun yang mendengar suara muazzin, illa syaidalahu yaumal qiyamah, menjadi saksi pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'atuhu min Rasulullah, aku dengar daripada hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan mati Allah, kelebihan menjadi muazzin. Ini kelebihan menjadi muazzin. Tak disebut kelebihan menjadi imam. Disebut kelebihan menjadi muazzin. Kelebihannya, setiap kali disebutkan azan, semua akan menyaksikan ini orang azan. Berapa tahun jadi muazzin? 40 tahun jadi muazzin. Apa yang ni akan disaksikan oleh semua jin, malaikat, jin, manusia, benda-benda, syai'un, benda-benda, termasuklah kambing-kambing yang akan menyaksikan manusia, azan manusia pada hari kiamat nanti. Lalu orang setengah-setengah tempat bertolak-tolak nak jadi Tok Bilal. Bertolak-tolak, engkau lah pergi, aku suara tak sedap.
kau lah pergi, kan? Dia je dapat peluang jadi muazzin, rugi. Rugi. Kalaulah tempat itu ada ruang untuk kita sebagai orang biasa untuk azan. Tapi kalau kat masjid ni atau masjid-masjid yang ada kita sekarang ni, adalah dia punya muazzinnya. Janganlah kita pergi pula, kan? Pergi tepih dia, aku nak azan pula, tak boleh lah begitu, kan? Tapi kalau tempat-tempat yang tak ada jadual-jadual yang tetap begini, dan kalau ada jadual pun Tok Bilal pun tak datang, Tok Bilal pun bagilah kau azan, kan? Kita azan lah, kerana kelebihan azan ini besar, kelebihan azan dan menjadi saksi di akhirat nanti. Kalau jadi imam, kan, dia menanggung orang, kan? Azan dia panggil orang, kan? Mana-mana orang yang datang disebabkan suaranya, dia dapat pahala, kan? Imam kalau dia salah, kan, dia pula tanggung imam, kan? Kalau dia betul, alhamdulillah, kan? Tak juga disebut secara khusus fadilat menjadi imam, tapi disebut secara khusus fadilat menjadi muazzin. Walaupun dari sudut gaji, muazzin ni sikitlah berbanding dengan imam, kan? Tetapi dari sudut kelebihannya, janganlah Tok Bilal merasa susah hati, kan? Dari sudut fizik, dari sudut material, dari sudut gaji mungkin lebih rendah, tapi dari sudut pahala di sisi Allah Ta'ala ni tinggi di sisi Allah Ta'ala, kerana dia menjadi dan mendapat pahala yang besar disebabkan oleh suaranya didengari oleh semua manusia, dan semua manusia, jin, dan juga haiwan, batu, pokok, semuanya akan menjadi saksinya di akhirat nanti. Maka muazzin dia tak boleh kecil hati, kan? Dia tak boleh rasa patah hati, kan? Gaji sikit, apa sikit, kerana pahala di sisi Allah Ta'ala ni cukup besar, pahala muazzin. Sebab itu dalam hadis ini, kan, berada dengan kambing, kan? Kambing ni apalah reti sangat kambing, kan? Tapi angkatlah suara, sebutlah nama Allah Ta'ala supaya mereka mendengar dan menjadi saksi di akhirat nanti. Ini sunat menguatkan suara azan, walaupun di mana kita berada, kan? Sebab tu kalau orang tanya, kita di Selangor ni, kan, masuknya waktu kita azan, sewaktu kita azan. Dulu sebelum ini, kan, masuk waktu kuliah ada, kan, kuliah diteruskan, azan tak disebut. Bila habis kuliah, kita pun kamat, kan? Pendekatan itu kurang tepat. Kalau di Selangor ni, kita masuknya waktu azan, kemudian nak teruskan sekejap dalam 45 minit, kan? Kemudian kita kita berhenti untuk sembahyang selepas daripada itu. Itu yang lebih baik, kan? Sesuaikan dengan nas ataupun dengan hadis ini, kan? Bila masuk azan, maka azanlah supaya menjadi saksi di akhirat nanti, kan? Tuan-tuan Allah. Seterusnya hadis yang berkaitan dengan hadis tadi, kan? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Kalaulah manusia tahu fadilat azan dan fadilat berada dalam saf yang pertama, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaih." Kemudian mereka tak ada tempat ataupun tak ada peluang, melainkan terpaksa untuk membuang undi. Lastahamu, nescaya mereka akan mengundi. Maknanya, kan, kelebihan azan dan kelebihan saf yang pertamanya sangatlah tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kata Nabi, kalaulah orang berebut azan, lalu dibuat sistem undi, siapa nak dulu undi, maka nescaya manusia berebut nak pilih undi. Kod undi dia naik, sanggup mengundi kerana nak ingin mendapat kelebihan azan. Dan juga kelebihan saf yang pertama. Hendaklah kita memilih keutamaan pada saf yang pertama. Tuan-tuan mati Allah, terdapat beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan menjadi muazzin. Yang pertama tadilah hadis ini, kan, yang menyebutkan tentang orang sepatutnya berebut menjadi muazzin,
kerana besar kelebihannya. Kerana yang menjadi saksi, hadis yang kita bacakan sebelum tadi, menjadi saksi bukan sekadar di kalangan jin, manusia, batu, haiwan menjadi saksi di akhirat nanti. Yang ketiga, hadis menyebutkan yang filau muazzin bimada sautihi, akan diampunkan Tok Bilal ataupun muazzin seluas suaranya didengari. Yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, yang akan menjadi saksi kepadanya benda-benda yang basah, benda-benda yang kering. Yang basah, yang kering, maknanya semua benda yang akan menjadi saksi kepadanya. Begitu juga orang yang muazzin ini, kelebihan orang yang muazzin. Yashhadu lahu walahu ajru walahu mithlu ajri man shalla ma'hu, mendapat pahala orang yang sembahyang bersama-sama dengannya. Disebabkan dia azan, orang dengar, orang datang sembahyang, dia juga dapat pahala orang yang sembahyang tadi. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi, al-imamu dhamin wal muazzin mu'taman. Imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang dipercayai. Boleh dipercayai muazzin. Kerana menjadi muazzin ini bukanlah mudah menjadi muazzin. Nampak senanglah menjadi muazzin, dia dengan imam, dia kena datang dulu. Imam lewat tak apa, muazzin kena jaga waktu. Lewat sikit orang marah, awal sikit pun tak sah habis sembahyang orang. Maka dia punya tugasnya lebih berat, kerana dia menjaga waktu. Kalau selalu senak perut, susah nak jadi Bilal, sebab ialah kena jaga waktu. Kalau selalu terlelap pun tak boleh juga, sebab kalau terlelap dia habis waktu. Kalau silap tengok jam pun masalah juga. Jadi ini tugasnya berat, diberikan pahala dan ganjaran lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga fa'arsyadallahu la'immah wa ghafara lil muazzinin, kata Nabi. Allah Taala meluruskan, memberikan taufik, memberikan petunjuk kepada para imam, wa ghafara lil muazzinin, dan Allah Taala mengampunkan kepada orang yang ataupun kepada Tok Bilal ataupun kepada muazzin. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'adzinun atlanun nas ya'naqan yaumal qiyamah. Orang yang tukang bang, muazzin, tengkuk mereka paling panjang di akhirat nanti. Ini Ustaz macam orang bidayuh ke Ustaz, tengkuk panjang tu? Wallahu alam. Janganlah bayang seperti itu, Tengkuk panjang ni dibayangkan maknanya orang yang ada kelebihan di akhirat nanti. Dipandang dalam ramai-ramai manusia ada orang yang tengkuk panjang, maknanya orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah menjadi macam orang yang ni tengkuk panjang rupuh tu, bukanlah itu maksudnya, tapi maknanya dipandang tinggi, kerana hadis ni sebut atbalun nasi a'naqan, yang panjang tengkuknya di akhirat nanti. Begitu juga hadis riwayat Abu Daud, mereka ini orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dengan kata lain, maknanya orang yang jadi muazzin ini mendapat lebih pahalanya, besar pahalanya kerjaya sebagai muazzin. Janganlah kita pandang hina, alah Tok Bilal je. Tak, besar dia punya pahalanya di sisi Allah Taala. Walaupun mungkin gajinya kecil daripada imam, walaupun gajinya rendah lagi daripada gaji kita 10 kali ganda daripada gaji Tok Bilal, tapi belum tentu kita mempunyai kelebihan kerana menjadi profession sebagai kerjaya sebagai Tok Bilal ini mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sebalik pahala besar itu, tugasnya besar, tanggungjawabnya besar, dan juga komitmen disiplinnya tinggi sebagai tukang azan, dan begitu juga suaranya, semua ini diambil kira, dan sebab itulah diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ni berkaitan dengan fadilat menjadi muazzin. Kalau tuan-tuan ada di tempat kerja, tak adalah Bilal khusus, kitalah yang menjadi Bilal
laungkanlah azan dengan sekuat suara, kan. Begitu juga kan cerita tentang sembahyang yang ada sembahyang subuh dan sembahyang asar yang ada malaikat yang akan menanti membuat laporan tadi, kan. Kalau terlupa, kan, tak sengaja, kan, ada ruang kemaafan. Tapi kalau lalai, lalai ini diingatkan supaya tidak lalai. Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin. Mudah-mudahan empat hadis yang kita bacakan ini dapat memberikan ingatan untuk saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.